Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis. Tak jelas ya. Terima kasih kepada Tuan Haji Azman selaku ahli pengurusi Jabatan Kuasa Karya, ahli-ahli Jabatan Kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Am hasibal ladzi, bukan, bismillahirrahmanirrahim. Lupa tuan-tuan, ini kata lupa. Banyak benda lupa sejak sakit ni tuan-tuan. Baik, ayat dia lebih kurang, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kemudian dalam surah Al-Mulk juga alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ayat-ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat yang hampir sama maksudnya, ya, seperti mana surah Al-Ankabut yang saya bacakan tadi. Apakah kamu akan menyangka kamu akan dibiarkan kalau kamu sekadar mengaku kamu beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, sedangkan kamu belum diuji lagi. Jadi tuan-tuan, bila sebut ayat di dalam Al-Quran berkenaan dengan apa kamu menyangka bahawa kamu akan dibiarkan bila kamu berkata bahawa kamu beriman, sedangkan Allah belum lagi mendatangkan ujian kepada kamu. Jadi setiap daripada kita ni akan datang ujian. Akan sampai tuan-tuan. Akan sampai. Jangan kita sangka bila kita ni berubah jadi baik, maka akan dibiarkan kita ni tidak ada ujian, jadi baik sampai bila-bila. Kita kata kita nak hijrah, jangan kita cakap bahawa kita akan dibiarkan, tidak akan diuji. Surah Al-Mulk sebut, surah Al-Kahfi sebut, surah Al-Baqarah sebut, surah Al-Ankabut sebut. Siapa saja yang mengaku dia nak beriman kepada Allah, yang berkata bahawa dia akan beriman kepada Allah, maka ujian akan sampai. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu menyangka kamu dah boleh masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan kamu belum lagi diuji seperti mana orang-orang yang sebelum daripada kamu punya ujian. Sama ada daripada kesusahan, daripada kelaparan dan sebagainya. Jadi ini tuan-tuan yang Allah Ta'ala sebut kepada kita. Tuan-tuan kena bersedia menghadapi ujian. Kena bersedia tuan-tuan. Ujian apa? Allah sebut dalam ayat yang lain. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. 5 ujian ini akan sampai pada tuan-tuan. Ujian ketakutan, al-khawf. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ketakutan. Wal-ju', kelaparan. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, harta makin berkurang. Wal-anfus, mati. Minas samarat, kemudian daripada hilangnya makanan, buah-buahan dan sebagainya. Allah nak tengok di kalangan kita siapakah orang yang sabar. Begitu juga Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juga, ayat bawah sekali. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu memohon pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar, dengan jalan solat, dengan jalan sabar. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar.
Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Yang pertama yang saya nak sebut pada tuan-tuan, iman kita. Kita bukannya malaikat, iman duk statik. Dan kita bukannya nabi, iman sentiasa naik. Kita bukannya iblis, tak ada iman langsung, turun semedang-medang. Iman kita kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Jumpa orang mati, tengok kematian, berlaku kematian, iman kita naik. Datang sembahyang tadi, iman kita naik. Habis sembahyang isyak nanti, balik ke rumah, buka televisyen, cerita Korea, iman turun balik. Begitulah hidup kita ni. Kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Tuan-tuan, maka adakah kita boleh sebut bahawa kita beriman dengan sebab pakai songkok, pakai kopiah, pakai jubah, pakai telekong? Apa kita boleh mengaku bahawa kita ni orang beriman kalau simpan janggut, duduk di masjid pegang tasbih pula? Apa kita kata bahawa kita ni orang yang beriman kalau tiap-tiap hari kita datang masjid? Allah kata belum. Selagi mana belum diuji. Selagi mana belum diuji. Kita datang masjid setiap hari. Setiap waktu kita datang. Sah depan sekali. Sebab apa? Sebab kita imam masjid. Tahun depan, nama kita digugurkan sebagai imam. Agak-agak datang. Dia balik pada umrah, nama dia tak ada dalam sedara imam. 4 kali dia ulang. Mana nama aku ni? Lagi sekali ulang. Dia orang ni tersilap. Tanya pada pengurusi, saya dah tak jadi imam Tuan Haji. Minta maaf lah Tuan Imam. Kami pun dah lantik imam lain. Agak-agak tuan-tuan, dia pergi sembahyang surau lain. Dia pergi sembahyang di rumah lain. Atau dia terkekal dia sembahyang di sini. Allah uji dia tak jadi imam. Berapa ramai yang merajuk sembahyang Jumaat di rumah. Tak datang dah masjid. Abang tak pergi sembahyang Jumaat di rumah masjid. Tak payah. Sembahyang di rumah. Lagi pun ada siaran langsung sembahyang Jumaat dari masjid negara kata dia. Maknanya dia fail tuan-tuan. Berapa ramai yang jadi AJK. Datang masjid sebab AJK. 2 tahun. Nama tukar AJK baru. Tak datang dah. Datang, duduk belakang. Tuan Haji, masuk dalam. Tak apalah. Biar dia orang lah. Dia orang kubulur sangat nak jawatan, ambil. Ni bukan masjid sini Tuan Haji. Ni dia Afrika ni. Kalau kita orang yang datang semayang, lillahi ta'ala. Aku imam ke? Aku jawatan kuasa ke? Aku apa ke? Aku tetap datang sebab ni rumah Allah. Itu iman nak datang. Serupa dengan saya, cuba panggil ceramah kuliah bulanan. Setiap bulan. Setiap bulan ceramah. Ustaz, kami nak ustaz datang setiap bulan. Alhamdulillah, boleh. Sagu hati ustaz sekali kuliah, RM400. Alhamdulillah, boleh. No problem. 2 bulan je bayar. Masuk bulan ketiga, bendahari buat-buat tak peduli. Masuk bulan keempat, bendahari langsung tak jumpa. Masuk bulan kelima, jawatan kuasa pun tak ada. Langsung tak ada sagu hati. Agak-agak bulan ke-6 nak datang tak? Tobatlah orang tak datang dah. Maknanya tuan-tuan, kita gagal dengan ujian. Ujian itu akan sampai dalam pelbagai bentuk kepada kita. Sama ada sakit, sama ada susah, sama ada miskin, sama ada perkara yang melibatkan apa yang kita cakap. Saya ulang balik, perkara yang melibatkan apa yang kita cakap. Itu adalah ujian untuk kita. Kita selalu tengok pengantin. Tengok pengantin pakai baju ketat, pengantin kadang-kadang berjoget. Sekarang pengantin, dulu pengantin duduk diam. Dulu-dulu pengantin kalau bersanding duduk diam je, tegak kepala. Kan? Apa kata orang semua dia ikut. Itu pengantin zaman dulu. Bila tunduk, ada orang cakap, amboi tunduknya lenggaklah sikit. Lenggak. Dulu. Amboi takkan tengok ke depan je, yang belah kiri pun nak tengok. Tengok belah kiri nampak entah. Orang yang di dapur, yang duk basuh pinggan, bawa pokok pisang tu pun bising. Oi,
Kami orang di dapur pun nak tengok. Turun tangga pula, pergi menghadap tukang basuh pinggan. Dulu. Jadi bodoh pengantin tu. Padahal dua-dua doktor. Jadi bodoh dua-dua ikut arahan tak. Sekarang pengantin advance. Bersilat. Suami isteri pengantin bersilat. Pasal dua-dua jurusilat. Ada pengantin yang menikah, cium ular. Sebab dia jurulatih jinak ular. Dia cium punya ular tu. Laki tengok, silap aku menikah dengan dia. Punya berani. Kemudian datang pengantin zaman sekarang tuan-tuan. Dia boleh berjoget. Dia panggil tim Hindustan punya. Boleh berjoget. Dia kutuk. Kita tengok tu kita kutuk. Apa nak jadi ni? Dengan ketat, dengan tak tutup aurat, berjoget pula. Apa nak jadi ni? Satu hari, adik dia kahwin, buat tema macam tu. Allah uji dia. Dia balik kampung. Bila balik, sampai malam, dia tengok lampu liklak semua ada ni. Apa? Kenuri apa ni? Tanya dengan anak saudara dia, apa? Kenuri maksud hang kenuri apa ni? Dia kata, besok maksud nak menari ala-ala Hindustan. Kawan-kawan dia daripada pejabat ni nak pakai style kajol, kojol apa semua ni. Lepas tu, nak tengok. Hang tegur dah adik hang? Berapa ramai yang tak boleh nak tegur? Lalah dia pula jadi Syahrukh Khan. Yang dulu kenuri orang lain dia kutuk, kenuri orang lain dia tikai, kenuri hak nu dia tikai. Mai adik dia kahwin, adik dia buat macam mana orang lain buat. Dan dia diam. Nak tengok iman tak iman, hang tegur. Ini yang saya katakan tadi. Apa yang dia cakap, Allah Ta'ala akan bagi uji pada dia. Sebab tu tuan-tuan, kita bila kena pada orang lain, kita senang cakap. Kena anak orang lain kita cakap, kena isteri orang lain kita cakap, kena suami orang lain kita boleh tegur. Tapi mai keluarga kita sendiri, berapa ramai yang tangan masuk dalam poket. Tunduk kepala ke bawah, aku tak boleh kata apa. Aku tak boleh kata apa. Malah kadang-kadang dia pergi join pula dengan apa yang dia larang, yang dia kutuk sebelum ni. Inilah dia ujian. Sebab tu tuan-tuan, amar ma'ruf nahi mungkar ni berat. Berat. Macam tuan-tuan tengok dalam poster tuan-tuan tu. PA saya kata, ustaz ni apa ni? Amar nahi mungkar ma'ruf. Dia penin baca tuan-tuan. PA saya penin. Amar nahi mungkar ma'ruf. Saya kata, hak kuning baca kuning. Hak hitam baca tulisan hitam. Amar ma'ruf, hak kuning. Nahi mungkar baca satu. Oh, dia baca amar nahi mungkar ma'ruf. Pasal dia ikut poster tu. Tak apa lagi lah, bunyi juga lah. Ada satu YB dulu, ceramah saya, dia resmi, dia sebut apa? Dia kata, ceramah ini merupakan satu acara yang disebut sebagai amar ma'ruf, mungkar nangkir. Yang tu lagi teruk, entah. Jauh sungguh dah, mungkar nakir pergi dia. Baik, ujian ini akan sampai pada semua orang, bayangkan. Tambah-tambah orang yang bercakap soal agama macam saya. Ada orang tanya, Ustaz Kazim tu mengubat orang sakit. Dia pun sakit. Ustaz Kazim tu mengajar ruqyah, mengajar zikir, mengajar doa. Tapi dia pun sakit. Apa punya cerita Ustaz ni? Saya jawab senang je, itu ujian untuk saya. Ujian untuk saya. Nak cerita bahawa saya manusia biasa. Nak cerita bahawa manusia biasa. Orang biasa ni dia sakit, dia lemah, dia tak larat. Wa khuliqal insan dha'ifa. Hang terror macam mana pun, hang sakit. Saya jawab, macam mana dengan doktor gigi? Takkan doktor gigi tak sakit gigi? Agak-agak kalau dia sakit gigi, dia cabut dengan siapa? Ada dia cabut dia sendiri tak? Dia cari kawan dia juga. Weh, hang tengok gigi aku. Serupa dengan pakar jantung. Dia pun sakit jantung. Berapa ramai pakar jantung sakit jantung? Ada dia bius dia sendiri, dia belah dia tuan. Taubat lahum tak ada. Tak pula kita kata pada dia, kata pakar jantung, hang pun sakit jantung. Saya pernah merawat satu doktor pakar saraf, tangan dia Parkinson. Dia saraf, punya pakar, tapi tangan dia macam tu. Saya tak pernah kata dekat dia. Kata pakar saraf, tangan pun gede-gede. Saya tak kata macam tu dekat dia.
Sebab saya tahu kita manusia. Sedangkan Nabi pun sakit, Nabi pun kena sihir, apatah kita? Itu namanya ujian. Ujian apa? Selama ni kamu mengajar haram berubat dengan benda ni. Berdosa berubat dengan cara ni. Tak boleh tuduh dengan cara ni. Tak boleh kamu buat berubat dengan cara ni. Sekarang aku test kamu sakit. Sekarang aku nak tengok engkau. Macam mana pula engkau berubat dengan orang. Ujian untuk saya. Ujian untuk saya. Saya jumpa 9 pakar. 9 pakar ni tuan-tuan. 9 dia tak bagi jawapan tentang penyakit saya hak baru ni. Yang pertama kata bisui. Yang kedua kata allergic. Yang ketiga kata apa? Enzima. Yang keempat kata ini biasalah, ni mild allergic. Mai hak terbaru biasalah, ini sakit orang tua mah. Saya bila dia kata biasalah ini sakit orang tua, saya tengok muka dia. Saya terkejut. Dia tengok saya balik. Apa pasal you tengok saya? Sombong tu doktor ni, aku sepak sekali lagi tuan. Saya nak tengok siapa lagi. Bila dia kata saya tua, ini sakit orang tua lah biasa mah, terkejut saya. Aku dengan hang tua hang lagi. Saya tak sampai 50 lagi tuan-tuan. Dia kata tua. Dia tak tahu nak kata apa, ni hak sakit macam ni sakit tua kata dia. Astagfirullahalazim. Tetap saya hormat dia. Okey. Tuan-tuan yang saya hormati. Jumpa dengan ustaz. Ustaz Numai, pengamal perubatan, ma'uzubillah minasyaitanir. Oh, baca doa semua ayat. Apa hak dia baca tu pun saya baca. Mai kawan ni pula saka. Oh, sudah. Nampak? Mai kawan ni pula kata ada orang nak berdamping dengan ustaz. Tapi ustaz duk lawan, jadi dia duk kacau lah. Nampak? Ada yang kata pula ni ustaz ni ada orang buat. Siapa dia buat pula dah? Orang yang paling rapat dengan ustaz. Saya tengok isteri saya. Mama apa? Apa mama pula? Dulu hang kata haram, dulu hang kata syirik, dulu hang kata berdosa. Sekarang bila sakit kat hang, hang pergi cari tak depa? Iman kamu tang mana? Di mana yang amar ma'ruf nahi munkar? Sebab tu tuan-tuan, kita hari ni cakap ujian akan sampai dengan apa yang kita cakap. Kita duk kata rasuah jahat. Satu hari Allah test rasuah depan mata. Nak ambil tak ambil, nak ambil tak ambil. Kalau aku ambil, boleh beli Ativa. Aviva, macam-macam Viva semua ni. Kalau aku tak ambil, tapi kalau aku ambil pun, bukan aku minta dia bagi. Ya, dia mula nak cari jalan, nak bagi halal. Cari jalan. Bukan aku minta pun dia bagi. Kalau aku tak ambil, rugi. Bukan aku seorang ambil, orang lain pun ambil. Tapi itu masalah. Dia bulan puasa pula dia bagi ni. Kacau tu. Bulan puasa pula, tu yang dia marah. Hang ni, kalau tak hormat pada aku, tolong hormat bulan Ramadan. Bagi rasuah. Apa ni? Nak bagi pun bulan depan lah. Oh, jahat tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, ujian ini akan sampai mengikut tahap kita. Mengikut tahap kita. Bagaimana kita punya tahap iman kita, maka macam itulah dia akan sampai. Nak tengok setakat mana kemampuan kita, kebolehan kita. Baru Allah tahu. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kamu yang paling baik sekali amalannya. Sebab itu, bila duduk dalam rumah, saya baring tengah-tengah rumah. Anak kata, ayah, ada orang datang. Siapa dia? Tak tahu, laki perempuan. Anak seorang kot. Panggillah masuk. Masuk duduk bersila tiga-tiga beranak depan saya. Saya tanya ada hajat apa? Kami datang ni nak tolong ustaz. Oh, macam mana tahu rumah saya?
Tanya orang. Saya kata, nak berubat saya ke? Cadang gitu. Tak apalah. Silakanlah. Kalau niat baik sila. Dia buat keluar barang dia. Pertama sekali dia buat keluar barang dia apa? Bekas kemian. Saya tengok. Nombor 2 dia buat keluar. Colok. Oh sudah. Dia pacak depan saya. Nombor 3 dia buat keluar. Lighter. Dia nyala. Saya tengok. Dia pun mula jumping. Isteri dia masuk hantu. Saya tengok. Nama ke apa? Nama. Muhammad Kazim lah. Mak. Sudah. Yang isteri saya duduk di dapur main mengendak. Apa abang? Tak tahu. Anak saya duduk baca buku, membuka pintu. Bahaya pula. Lama ngubat. Saka padi. Sudah. Keturunan ustaz ni, keturunan buat bendang, mereka ni bela saka untuk buat kerja padi. Jadi saka padi itu sekarang ni cari ustaz. Kalau ustaz nak, ustaz terima. Baru sihat. Macam apa dia saka padi? Kenapa? Sebab keturunan ustaz dulu buat padi. Saya pun duduk bersila. Daripada duduk baring, duduk bersila mengadak. Saya kata, abang, macam ni sebenarnya. Saya tak ada bendang. Kita orang tak ada sawah. Keluarga saya tak pernah buat bendang. Tak ada bendang besar pun. Kalau ada pun cukup makan. Ada 2-3 petak zaman dulu. Saya kecil-kecil ada lagi. Tapi kami ni, keturunan saya adalah keturunan mufti daripada selatan kerajaan Remen dulu ni. Keturunan saya datang ke Perak, buka kampung, buka madrasah, buka pondok, buka pengajian. Kami ni keturunan saya ni ialah keturunan guru. Tok saya guru, tok nek saya pun guru, saya kata. Mak saya pun guru, suami dia, ayah saya pun guru. Tok mak saya pun guru dan saya pun guru. Saya tak pernah turun ke bedang. Masa bila pula kami ni ada saka padi pula? Ini silap tengok ni, saya kata. Abang tahu tak? Tengok colok, duk menurun ni haram. Abang tahu tak? Berdosa besar ni syirik ni, abang tahu tak? Saya pula pergi ceramah kat depan. Lalah suami dia kata, saya dia nak berhenti dah ustaz. Bini saya ngajak ustaz. Dengar-dengar akak pun dosa kak. Saya pergi ke dapur, baca kopi, buat kerupuk lekor, makan, bagi makan. Pergilah balik abang. Ada duit tambang balik? Tak ada ustaz, nak ambil duit tambang ni balik. Nak tengok tuan-tuan, setakat mana hang dulu hang cakap bahawa hang boleh kata benda ni haram, benda ni syirik. Sekarang Allah uji hang sakit. Pergi ke pakar, pakar tak tahu sakit. Masuk MRI, tak tahu sakit apa. Buat x-ray, buat pembedahan, buat semua tak ada jawapan. Jumpa dengan pengamal, kawan-kawan datang, pengamal perubatan Islam datang seorang pun tak Allah izinkan lega. Sekarang nak tengok berapa ramai yang kata. Jom ustaz kita cuba tengok. Kalau betul orang belah sana buat, kita kena panggil orang sana juga buat ustaz. Orang kita tak boleh lawan orang sana. Nak tengok setakat mana tuan-tuan kita punya iman. Sebab tu iman bukan letak semata-mata pada kopiah kita, pada janggut kita. Letak pada amalan kita. Berapa banyak hadis sebut man kana yu'minu billah, man kana yu'minu billah. Berapa banyak hadis tu. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat, Nabi sambung hadis dia, Nabi sambung syarat-syarat dia. Fal yukrim dhaifahu, memuliakan tetamunya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, orang yang jaga mulutnya, bercakap benda yang baik. Kalau tak ada benda yang dia nak cakap, dia diam saja. Saya diuji dengan sakit. Tuan-tuan diuji dengan mulut. Tuan-tuan kata tuan-tuan beriman. Tuan-tuan diuji dengan mulut. Tuan-tuan tengok dalam Facebook. Ini peropa ni. Ada. Ini belakang ni. Nampak benar nipunya. Allah nak tengok. Adakah tuan-tuan bercakap sesuatu yang tuan-tuan tidak tahu?
Berapa banyak tuan-tuan orang yang react, ustaz-ustaz yang react, yang keluar dalam YouTube, yang keluar dalam TikTok, yang keluar dalam Facebook, yang react apa yang saya kena. Seolah-olah dia jumpa saya, dia mai tengok keadaan saya, dia pergi tengok report doktor, dia pergi tengok semua macam dia kenal. Dia boleh cerita pula. Kalau kamu beriman kepada Allah, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah kamu bercakap benda yang baik ataupun diam. Berapa ramai yang cakap benda tak betul? Maknanya belum kamu beriman. Tuan-tuan ramai. Ini cari makan ni ustaz ni. Ini nipu ni ustaz ni. Ini jenis tak percaya dengan hospital ni. Ibu buat kampung semua ni. Ustaz ni peropa ni. Ustaz ni berlakon ni. Macam-macam tuan-tuan kata. Ustaz ni mengubah orang tapi dia pun sakit. Ustaz ni dia bagi jampi petua pada orang, dia pun sakit. Allah Ta'ala uji kita. Sebenarnya yang Allah uji saya seorang. Saya yang sakit. Tetapi yang Allah Ta'ala uji iman ni lagi ramai tuan-tuan. Berjuta dalam Malaysia ni. Nak tengok berapa ramai yang kutuk, berapa ramai yang fitnah. Tuan-tuan boleh tengok. Hang tak tahu apa, hang pergi komen. Hang tak tahu apa, hang pergi kutuk. Hang tak tahu apa, hang pergi cerita. Macam dia yang sakit. Kalau betul kamu beriman kepada Allah, no comment. Aku tak tahu apa. Sebab tu saya dari Sungai Petani, tuan-tuan. Saya dari Sungai Petani. Semalam saya ceramah di Masjid Taman Brown, Pulau Pinang. Saya duduk di Pulau Sungai Petani. Ramai orang datang tadi. Dia tahu daripada mana tu. Semata-mata nak tengok tangan saya. Daripada Batu Wood datang. Ustaz, boleh tak tengok tangan? Ni. Tak yang tangan yang katak-katak pu tu. Saya pun selok tangan saya. Dia gebra. Abang ngucap elok abang. Jangkit kat abang. Saya pun selok. Selok-selok elok. Dalam tu nampak macam katak puru Ustaz. Itu adalah make up. Nah harakat. Saya letakkan di sini. Tapi benda tu seolah-olahnya asalnya daripada kaki saya. Tapi takkan saya nak tunjuk dalam filem saya paha saya. Takkan saya nak tunjuk dalam filem kaki saya. Malulah saya. Sebab tu saya letak di tangan. Saya make up artis tu letak kat tangan aku lah. Aku tak maulah selak lagi. Nampak orang malu. Dia orang tak faham. Sebab tu bila saya pergi hospital baru ni. Hari Sabtu semalam. Saya duduk dalam wad kecemasan tu. Pak saya, doktor nak tengok telinga saya ni. Ni. Doktor nak tengok telinga ni. Cantik tak telinga saya ni? Dulu, waktu rakaman tu, lain telinga saya. Rakaman TV3 di sini kan. Lain. Mari sini, lain pula telinga ni. Saya duduk bayang telinga saya di besar sebelah ni tuan-tuan. Tak boleh masuk TV lah. Tak pun saya cadang besok saya ceramah pakai topeng orang Malaysia rumput. Nampak mata jambul kat atas tu. Ni dia mai. Doktor nak check, doktor nak operate. Dia kata, Ustaz, boleh tak sekarang kita buat? Oh, tak boleh lah doktor. Saya ni di sekolah saya ada 7 ratih pelawat. Ni saya mari start je ni. Dah doktor panggil apa semua panggil. Dia ambil darah saya, dia check darah saya, dia ambil ni, dia nak operate ni. Dia geram lah tadi. Dia kata ada apa, infection ke? Nak kata infection, tak infection. Nak kata apa, duk pegang. Kalau doktor tak tahu, saya lagi tak tahu. Yang pegawai dia duk tengok saya. Bila dah selesai ambil darah, dia kata, Ustaz nak air kencing pula. Bawa botol tu. Saya kata, tandas tak mana tu, lupa. Hak pegawai tu ikut saya. Tandas ikut sini, Ustaz. Mai, saya bawa. Sampai kat tandas, saya dah tutup pintu. Dia tanya, Ustaz, boleh tak tengok kaki Ustaz? Boleh ha? Tapi tak boleh tunjuk sini kok orang nampak abang kena masuk dalam tandas sekali. Dua-dua kami dalam tandas. Saya pun selok. Allah. Aduh Allah. Abang, dalam tandas ni sebut Allah. Tak apalah Ustaz. Ambil lah air kencing. Saya kata nak ambil air kencing. Abang duduk dalam jambat ni. Bila keluar. Sampai terlupa yang dia dengan saya. Dua-dua duduk dalam tandas. Kalau aku kencing, hang tengok lagi lorat.
Tuan-tuan yang saya hormati, ujian ini akan sampai pada kita. Ujian dia sakit. Ujian kita apa? Berapa ramai yang gagal di dalam diam. Sedangkan diam dan bercakap benda yang baik adalah tanda orang beriman. Tanda orang beriman ialah diam ataupun bercakap benda yang baik. Dua saja. Bercakap benda yang baik atau diam. Itu adalah tanda-tanda orang beriman. Kita kadang-kadang benda yang bukan bidang kita, benda yang bukan pengetahuan kita, kita nak cakap. Akhirnya lebih daripada sepatutnya kita cakap. Dia jatuh ngumpat, dia jatuh kepada fitnah, dia jatuh kepada melaga-lagakan, dia jatuh kepada menghasut dan sebagainya. Tuan-tuan yang saya hormati. Sebab itu di antara orang-orang yang baik imannya ialah orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Semalam kemarin kita duduk tengok bola. Hari itu kita lawan Brunei. Saya tak tengok lah. Saya tengok keputusan je 4-0. Hebat Malaysia tuan-tuan. Mampu mengalahkan Brunei. Satu lawan yang sangat sukar ditumpaskan. 4-0 kira okey. Semalam tuan-tuan France menonggeng. Kalah pula dah Liverpool. Saya pun tak tengok. Saya malas tengok. Okey. Tapi saya tahulah keputusan dia 1-0. Dia pun kata Ustaz patut 2-0 tapi Benzema punya gol offside pula. Offside apa Ustaz? Ada orang belakang kat gol tu. Mana aku tahu tu undang-undang bola. Ya tak ya pun bukan pak menakar hang Karim Benzema tu. Hang sibuk tu macamlah Salah tu abang dia. Punya minat kepada bola ni tuan-tuan. Macamlah Mane tu anak menakan dia. Kita hak tak ada kena-mengena dengan kita. Kita lebih pula tuan-tuan. Yang kena mengena dengan kita, kita tak kisah. Bukan saya nak marah pula. Tak berpada-pada lah. Dulu saya tegur Tang Mo lu. Ingatlah Tang Mo Thailand mati tu. Saya tegur. Tak payahlah berlebih-lebih. Ini sampai percaya pada ahli yang menurun masuk hantu. Yang satu bomo perempuan tu masuk hantu, Tang Mo mai kat dia. Kita percaya pada dia. Saya tegur yang tu. Kena kutuk pula saya. Serupalah dalam bab bola ni. Dia tak ada kena-mengena dengan kita pun. Ada banyak lagi benda mengena. Yang kena mengena dengan kita tuan-tuan. Banyak benda. Baik kita balik pada asas. Balik pada asas kehidupan kita ni. Berpada-padalah. Sekadar tengok keputusan sudah. Tak payahlah sampai nak menangis lah, nak bergaduh lah, nak bertekak lah, nak kutuk-mengutuk. Tak payah pun. Kita tak payah. Tuan-tuan, yang saya nak cakap pada tuan-tuan. Tentang kadang-kadang kita lupa tentang tanggungjawab kita. Hakikat kita. Yang kata amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tengok bola. Tuan-tuan tengok bola. Saya peminat bola. Tapi saya tengok 2-3 lapis punya lapisan. Bukan saya tengok dia pun main saja tak. Saya tengok. Sebab Allah kata wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa ma hadhil hayatid dunya illa la'ibun wa lahwun. Allah sebut dunia ni 2-3 kali perumpamaan. Allah kata tidaklah dunia ini melainkan permainan dan tipu daya. Permainan dan tipu daya. Maka saya pun tengok bola, saya anggap dia permainan dan memang dia permainan. Baik, cuba kita tengok. Dia ada masa 90 minit, masa kecederaan 3-4 minit. Paling lama masa kecederaan 10 minit. Paling lama tuan-tuan. 10 minit dia bagi. Selalu 3-4 minit dah. Okey. Sekarang kita juga ada masa. Adakah kita sekarang sudah berada pada masa kecederaan? Cik fikir tengok. Umur kita sekarang berapa? Pakcik umur berapa? 77. Oi, muda lagi. Muda apa Ustaz? Masa kecederaan ni. Ada orang yang pertengahan. First half. Umur berapa? 40. First half. Ada yang second half. Dah 50. Kita berada. Cuba tuan-tuan tengok bola. Dekat-dekat nak habis permainan, lagi dia pergelut. Kelang kabut lah tambah kalau ketinggalan 1-0.
Dia serang, bertali arus sampai tak menang tangan keeper tu. Yang awal-awal hang tak nak pulun. Lagi 2 minit nak habis baru hang pulun. Setakat mana hang dapat? Begitulah dengan kita. Waktu muda tak nak pulun ibadat. Waktu bertenaga tak nak pulun beribadat. Mai gaut, mai sakit lutut, sakit pinggang, baru nak semayang banyak. Macam mana cerita? Tu yang bila semayang turun sujud, mengaduh Allah. Allahu Akbar. Bila rukuk, Allah. Aduh. Yang ni saya jumpa bukan saya bohong. Sami Allah liman hamidah. Allah. Aduh. Dia ni sat lagi. Duduk sebelah kita pula. Bila dia nak duduk tahiyat, nak duduk antara 2 sujud lagi kuat. Aduh. Hui, tuan-tuan. Habis semayang saya tanya, kenapa bang? Gaut. Saya pula tengok. Aduh. Berbiji-biji kaki dia tuan-tuan. Gaut. Dah tahu gaut. Abang kenapa tak semayang atas kerusi? Taklah abang pijak dia. Taklah abang tindih dia bila tahiyat. Dia kata tak puas. Atas kerusi semayang tak puas. Saya kata kalau abang semayang macam ni, saya pula tak puas. Aduh. Apa yang pula? Sak-sak. Aduh. Tuan-tuan yang saya hormati, waktu muda tuan-tuan ni duduk di Masjid Bandar Universiti ni, orang muda 60% pulun ibadat banyak-banyak. Masa ni kalau boleh pergi haji, buat haji. Kalau masa ni boleh puasa banyak, puasa banyak. Semayang banyak, semayang banyak. Sebab masa tengah sehat. Saat lagi masa pertengahan umur, hujung-hujung umur, penyakit sampai satu. Nak cakap pun tak apa nak larat, telinga pun tak apa nak dengar. Sekarang tengah cedah ni buat pulun betul-betul. Itu permainan. Cuba tuan-tuan tengok permainan bola sepak. Kalau nak menang macam mana? Kalau nak menang, tak boleh main bola, main belah kita. Bila nak skor? Skor. Nak skor benda apa hang dapat kat keeper, pasti dekat back pasti ingat hang balik. Bila nak buat? Tuan-tuan tak tengok permainan bola macam tu. Malaysia menentang Brunei pada malam ini. Malaysia Farizal Marlias, bola kepada S. Kunalan ke belakang kepada Liridon, dan Liridon kembali kepada penjaga gol kita Farizal Marlias. Malaysia menguasai permainan setakat ini. Tendangan gol, bola jatuh pada Safiq Rahim ke tepi kepada Syarif ke belakang, Syarif sampai pada belakang balik kepada Farizal Marlias. Nampaknya pemain Brunei langsung tidak mendapat bola. Agak-agak siapa menang tuan-tuan? Kalau duk seronok dengan kita saja, duk menguasai permainan sampai tengah patah balik, sampai bulat tu tengah patah balik, habis-habis 90 minit. Bila tuan-tuan nak menang? Kalau tuan-tuan nak menang, tuan-tuan kena berani masuk di sana. Satu sepakan jauh daripada Eskunalan jatuh kepada Gobi. Gobi. Hampir menjadikan gol. Nampak? Lama-lama gol. Di Paula. Di Paula menjadikan gol. Berlari keliling padang sekarang di Paula. Nampak? Begitulah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tuan-tuan hanya seronok duduk dalam masjid, orang yang target man tak tahu apa, di mana amar ma'ruf nahi mungkar? Sebab tu kalau nak berjaya, pi jumpa mereka, pi tarik mereka, pi sana, pi sini. Bawa mereka mai ke sini. Itu nama dia amar ma'ruf. Macam mana mereka boleh dengar apa yang kita cakap? Macam mana boleh mereka tahu apa yang kita nak bagi tahu? Kena cari jalan tuan-tuan. Amar ma'ruf dia tak boleh duduk diam-diam. Kuliah maghrib 3 orang, 4 orang, 5 orang duduk diam-diam. Ya. Kita hendaklah mengerjakan kebaikan, ya. Yang 5 orang tu pula 2 pekak. 3 kencing tak lawas, bila nak sampai? Biar 5 orang main dengar pun tak apa, tapi buat FB live. Biar 5 orang saja yang main dengar kuliah kita, tapi TikTok kita buat live. Ni dakwah zaman sekarang. Akhirnya tuan-tuan, budak-budak dia lalu sini, TikTok ni apa ceramah mana pula ni? Daripada 1000 yang sampai, takkan 10 orang tak tengok.
Daripada 10,000 yang dapat noti, takkan dalam 1,000 tak boleh tengok. Takkan tak boleh share, takkan tak boleh kongsi, takkan tak boleh tengok. Bila tuan-tuan dah masuk sana, masuk di sini, insya-Allah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar akan sampai. Dah 8.45. Ya, saya lancarkan kutipan dana wakaf pembinaan Masjid Bandar Universiti fasa yang kedua. Jadi tuan-tuan boleh berilah wakaf, dan saya sendiri pun bagi wakaf. Saya sendiri masukkan RM1,000 untuk masjid tuan-tuan ni, mudah-mudahan saya pun dapat juga pahala wakaf. Sebab saya seronok masjid tuan-tuan aktif, masjid tuan-tuan bersih, masjid tuan-tuan ni penuh dengan jemaah. Jadi masjid macam inilah yang saya seronok nak wakaf. Sebab saya tahu duit wakaf ni akan diimarahkan dan orang akan mengimarahkan masjid itu. Mudah-mudahan kalau saya mati nanti berpanjangan pahala saya. Mudah-mudahan yang datang semayang ni doa, mudah-mudahan sembuh penyakit saya, boleh berdakwah tanpa halangan. Jadi tuan-tuan kita hajat begitulah. Tuan-tuan yang datang malam ni semua ada masalah. Apa salahnya tuan-tuan kita sedekah? Dengan sedekah itu dimakbulkan doa kita. Dengan sedekah itu dipanjangkan umur kita. Dengan sedekah ni tuan-tuan mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada kejahatan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pembinaan fasa yang kedua Masjid MBU ini akan terlaksana. Baik, balik kepada kisah bola tadi tuan-tuan. Apa kaitan bola dengan dakwah? Saya sakit daripada tahun 1997. Ada satu orang datang ziarah saya, dia tengok muka saya. Bila dia tengok, ustaz ni sakit sejak tahun 95. Bukan 97. Dalam hati saya kata, manalah hantau. Yang sakit aku. Dia pula kata tahun 95 saya sakit. Tahun 95 saya baru menikah. Sakit kejadah apa ya? Saya balik daripada kuliah subuh. Saya buat qiyamul lail. Buat kuliah subuh dekat satu kem tentera. Saya ingat ke? Bila balik sampai di rumah dalam lebih kurang pukul 9, saya rasa pedih dada, saya rasa loya, saya rasa penin, saya rasa sakit. Saya muntah. Bila muntah berembok keluar darah. Saya kata, mama, ambil besen mama, ayah muntah lah. Muntah. Daripada besen mama ambil beldi mama, besen dah tak boleh tahan dah. Masuk beldi pula. Panggil kawan-kawan, hantar hospital. Duk buat kecemasan apa semua. Doktor kata boleh balik, awak cuma jangkitan virus. Tak ada masalah yang berat. Balik. Jangkitan virus. Tahun 1997. Mula-mula saya kena santai. Bukan 95. 95 saya duduk seronok lagi, baru menikah tuan-tuan. Saya menikah bulan 6, 94. Masa bila 95 saya sakit pula? Tak. 97 bila saya dapat anak seorang, baru saya sakit. Jadi tuan-tuan, sampailah kejap sembuh, kemudian datang balik, kejap sembuh, kemudian datang balik, macam-macam bentuk serangan dia. Baik, saya nak cerita pada tuan-tuan. Walaupun saya sakit, tapi ubat saya ialah mikrofon. Saya kena jantung. Doktor bagi 3 bulan. 6 bulan. 6 bulan, Datuk tak boleh buat apa-apa, Datuk tak boleh angkat barang, tak boleh tolak apa, tak boleh apa. 6 bulan rehat, termasuk ceramah jangan. 3 bulan tuan-tuan, saya ceramah di Terengganu. Keluar dalam TV, keluar dalam berita, keluar dalam surat khabar muka depan. Datuk Kazim kembali berceramah di Terengganu. Doktor telefon saya. Kenapa ceramah? Kan saya suruh rehat. Nanti awak sakit balik. Saya kata, doktor, 6 bulan doktor bagi saya untuk sembuh. 6 bulan doktor bagi saya makan ubat untuk sembuhkan jantung saya. Itu cara doktor untuk bagi sembuh penyakit. Tapi, saya punya sembuhan penyakit saya pula ialah pegang mikrofon. Bila saya dapat mikrofon, insya-Allah saya sihat. Jadi, terapi saya ialah mikrofon. Sebab itu, lagi saya sakit, lagi saya ceramah, saya sihat. Petuanya ialah mikrofon. Jadi ada orang tak faham, dia tanya pula, ustaz, mikrofon tu nak rebus ke macam mana kah? Terpulanglah kan. Dalam hang sakit macam saya, rebus secukup rasa, tinggal segelas hang minum. Bodoh betul, entah tak faham-faham mau cakap.
Nak bagi meletup mikrofon ke? Apa yang saya suka, dia menyegarkan saya. Kalau saya duduk di rumah, saya lembek. Kalau saya duduk rumah, saya rasa aduh sakitnya. Sebab tu semalam di Pulau Pinang. Hari ini dengan tuan-tuan. Besok pukul 12 di Cameron Highland. Malam besok lepas maghrib di Taman Herba Gopeng. Hari Selasa pagi saya di Ampang. Tuan-tuan, orang kata Ustaz Kazim ni sakit bila? Itu yang saya pergi ceramah, saya buat video klip di Gopeng. Saya naik basikal, duduk tengah-tengah bendang dekat Sungai Itik, Gopeng. Datang orang naik kereta. Ustaz Kazim! Dia tak puas hati, dia patah balik naik motor. Dia tengok saya. Kata sakit, kata dia. Astagfirullahaladzim. Marah benar pakcik ni tuan ni. Saya kata, saya tak sihat. Atau kalau tak sihat, kenapa boleh datang sana? Kata dia. Yelah, takkan saya nak duduk di rumah. Kata sakit. Mana yang kenangan tangan? Tengok tangan. Kata. Ini tangan. Mana yang sakitnya? Kata dia. Ada. Takkan saya nak cerita orang. Saya sakit. Bawa banner pula. Saya sakit. Saya bukan jenis tu. Saya jenis buat kerja. Penolong pengarah video klip tu kata, Pakcik, lain kali jangan percaya media sosial. Apa yang tak percayanya? Dia yang tulis lah Facebook dia. Kata, Astagfirullahaladzim, tuan garam benar pakcik ni tuan-tuan. Oh. Saya pun buat lagu tu, dia pun buat lagu tu. Percayalah bang. Okey Ustaz, belah dulu. Jangan marah ya. Tak ada marah. Saya bukan jenis sakit tuan-tuan. Duduk menor, nak tunjuk muka welfare. Tak, melainkan kalau saya dah operate memang duduk hospital. Saya jenis bekerja punya orang. Sakit tak ada apa pada saya. Dan saya lagi suka. Ya, bila saya buat kerja dalam keadaan sakit supaya menghilangkan kesakitan saya tu. Saya tak ingat sakit saya tuan-tuan. Tak nampak macam sakit. Cuma kadang-kadang orang tak faham. Orang sakit hati. Sebab habis ceramah selalu kot belakang. Tengok. Bukan nak bersalam dengan orang. Kadang-kadang saya tak semayang sini. Saya semayang tempat lain. Sebab saya nak ketandah. Kadang-kadang orang tak tahu waktu saya sakit, waktu saya ceramah tu, saya tahan sakit. Orang tak tahu. Kadang-kadang saya tahan pedih. Badan saya ni di belakang dia keluar darah, sini keluar darah. Kadang-kadang muka ni keluar darah. Saya sebelum ceramah tu, saya sapu ni. Kalau tuan-tuan tengok muka saya ni, ni hitam ni, sini hitam, sini hitam. Ni semua bekas luka ni. Ni semua bekas luka ni. Saya bukan garu pun. Sebab itu bila saya ceramah, saya sapu krim untuk menghalang bleeding. Saat lagi aku ceramah akan nampak luka, lari pula dengan Cik Azman melari kan, payah. Jadi saya tak nak orang takut. Saya top up. Habis ceramah, saya lari. Kereta tunggu. Tapi setengah orang tak faham. Dia kata, Ustaz Kazim sombong. Baru ni daripada Pahang orang telefon. Ustaz Kazim sombong. Zakir naik mari masjid kami pun bergambar. Zakir naik pun boleh datang bergambar apa Ustaz Kazim? Besar sangat ke? Saya kata tu Zakir naik, saya Zakir turun. Janganlah samakan antara naik dan turun. Dia punya hal lah. Saya punya hal. Abang tak tahu masalah saya. Saya mari ceramah ni pun syukurlah abang. Jangan kenalah faham. Apa masalah orang tu kita tak tahu. Tuan-tuan yang saya hormati. Saya suka buat apa? Saya suka buat satu benda yang mencabar saya. Apa benda yang mencabar? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu benda yang mencabar. Yang terbaru, saya berlakon filem. Ada 3 production, ada 3 pengarah yang hubungi saya untuk memfilmkan kisah hidup saya. Saya cerita. Satu pengarah kena stroke. Tak jadi buat filem. Satu pengarah lagi lepas menyembang dengan dia diam. Dia kata berat. Mai pengarah yang terakhir ni, Mawi kata, saya sanggup buatlah. Saya berminat filem ni. Tapi kami rombak sikit. Untuk tak nak bagi orang takut sangat nak tengok filem ustaz ni. Saya kata, pulang. Tapi kalau boleh, saya nak yang real. Kisah yang real, yang tak ada tokok, yang tak ada tambah. Dia kata, Ustaz boleh tak tokok, tak tambah. Cuma kami takut, orang takut nanti orang masuk hantu. Orang histeria. Orang menjerit kat panggung, dekat rumah. Nanti dia rombak. Nanti tuan-tuan tengoklah. Nanti bulan 9 atau bulan 8 akan keluar filem ni. Okey, saya jadi hero. Oh, jadi hero Tuan Imam.
Bukan pak pacak, bukan hero. 2 minggu lebih tuan-tuan berlakon dalam hutan. 24 jam berlakon. Allah, susahnya jadi pelakon. Padan dengan tua-tua pun nak jadi pelakon. Berlakon pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi sampai ke subuh. Tuan-tuan, apa yang saya nak cakap? Saya kata tadi, saya suka pada cabaran. Yang mana cabaran orang tak buat dalam amar ma'ruf nahi mungkar, saya buat. Saya ingat lagi, saya pergi ceramah pada Pondan tahun 90-an lagi. Saya pergi ke Taiping Bawa Taman Tasik. Tuan-tuan ingat tak pokok-pokok Taman Tasik kan, tepi-tepi itu banyak mat pon. Saya pergi tuan-tuan. Saya buat satu rancangan khas. Saya cari mana dia ketua hampa. Waktu tu tak ada Facebook, tak ada menatang apa semua sekarang ni. Tak ada buat live, rakam gitu je lah guna Walkman. Jumpa dia. Saya cadang nak temu Rama. Boleh tak? Boleh. Tapi bayar lah. Takkan free semua. Ya, bayar. Nimbang dengan dia. Apa cita-cita abang? Cita-cita saya nak jadi perempuan sepenuhnya lah. Sekarang tak sepenuhnya. Maksud sepenuh abang tu apa? Bodoh betul lah awak ni. Sepenuhnya lah perempuan. Tu dah tak faham. Tu dia. Oi. Dia ada geng. Tuan-tuan, saya ceramah guna kaset. Saya ceramah guna CD. Saya bagi kat dia. Abang, kalau ada free, abang dengar lah. Boleh juga. Boleh juga buat macam tu. Saya pun buat bodoh. Satu hari dia telefon. Ustaz ingat tak saya? Yang Taman Tasik tu. Oh, ingat. Ustaz, saya nak berhijrah. Oh, bagus. Macam mana cara dia Ustaz? Saya bimbing dia tuan-tuan. Dia nak ajak kawan-kawan dia buat. Dia nak ajak kawan-kawan dia berubah. Saya kata, macam inilah abang. Kalau abang panggil buat ceramah Maulidur Rasul, taknya datang mereka tu. Tobat lahum tak datang. Ceramah Maulidur Rasul, Ustaz Kazim, anjuran Persatuan Pondan, tobat lahum tak datang. Jadi abang buat hari jadi. Majlis sambutan hari jadi. Abang panggil saya untuk baca doa. Itu first time tuan-tuan. Buat. Kawan-kawan dia datang, hak pakai seluar panjang, skirt, baju kurung semuanya ada. Saya pun datang. Itulah yang pertama kali saya buat program besar dengan dia orang. Bila saya masuk dalam dewan rumah tu, saya salam dengan dia orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sambut. Yang nombor 3 ke nombor 4 tak sambut. Haram. Engkau pun sama dengan aku, cakap banyak pula. Tuan-tuan, kita masuk. Kita tak dakwah daripada luar. Oi, Pondan. Tak, tuan-tuan. Masuk. Adakah saya jadi Pondan? Tak. Macam main bola tadi. Engkau masuk kawasan Brunei, kau gol lah. Adakah bila kau masuk kawasan Brunei, kau jadi Brunei? Kau jadi Thailand. Bila lawan bola, tak. Kau tetap Malaysia. Jersey kau. Cuba kau melawan Malaysia, gol. Itulah amar ma'ruf. Dia bukan boleh duduk seronok seorang-seorang je. Siapa target kita? Kalau tuan-tuan yang datang malam ni 300 orang, satu orang target 300 orang untuk datang minggu depan, penuh masjid. Haji Dolah nak target pada siapa? Target pada jiran sebelah dia. Osman tu. Kak Timah target orang sebelah rumah dia, Leha. Masing-masing target. Selesai masalah. Tengok yang mana ni. Kita pi tuan-tuan. Yang ni yang jemaah tabligh buat lama dah. Kita duk kutuk dia orang. Dia masuk dengan kumpulan artis. Habis artis berubah. Dulu yang berubah dia Arsem. Main berubah Ijam. Main berubah Handy Black. Main berubah Nabil. Tu dia semua pakai janggut panjang dah. Dia orang pula jadi ustaz. Yang ustaz pula jadi pelakon. Astaghfirullahalazim. Yang pelakon jadi ustaz. Ustaz jadi pelakon. Betul tanda-tanda kiamat tuan-tuan. InsyaAllah kalau saya sihat ni, bulan depan saya akan masuk studio pula. Merakamkan album 10 buah lagu. Astaghfirullahalazim. Betul-betul kiamat sungguh dah tuan-tuan. Tuan-tuan, itu makna amar ma'ruf.
Pergi cakap elok-elok. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Cakap dengan penuh kebijaksanaan. Hikmah ni bukan maknanya slow. Selalu orang cakap, nak dakwah kena slow, nak dakwah kena hikmah, lemah lembut. Tak, kalau lemah lembut tuan-tuan, balik semua orang ni. Balik semua orang. Kita hendaklah berdakwah sesama kita. Oh, lembutnya ustaz. Hikmah. Hikmah kerja ada apa engkau? Hikmah tu smart. Ni tuan-tuan ni. Ni nama dia smartphone. Smart. Hikmah tu maknanya bijak. Telefon pintar. Kebijaksanaan, kepintaran di dalam berdakwah. Kepintaran di dalam amar makruf nahi mungkar. Bila saya berlakon baru ni tuan-tuan, oh, pakak ramai kutuk. Pakak ramai kata dia pun dah campur dengan pelakon dah. Dia pun dah campur lah, habis lah apa punya orang ni. Tuan-tuan, 2014 kawan saya ni, dia ada travel. Dia telefon, Ustaz pernah naik cruise? Cruise yang kapal ke? Ustaz pernah naik? Tak pernah. Kalau saya bagi tiket, Ustaz nak tak? Tengok tarikh lah. Bila cadangan tarikh tu? Boleh lah, saya ambil cuti. Saya bagi 4 tiket kat Ustaz. Ustaz bawa lah siapa pun. Saya bawa timbalan saya bawa jawatan kuasa saya bawa PA saya. Haji Mio, almarhum Ustaz Mokhtar, almarhum Anwar Mat Taib. Naik kapal. First time naik cruise di Pulau Pinang. Kita jenis bodoh. Natang apa cruise ni? 2014. Bila dah cok pasport dekat immigration tu, kita pun bawa beg. Hoi. Bila sampai situ, terkejut beruk saya. Saya tengok 2 perempuan pakai bunga merak atas kepala. Baju merah, pakai bikini, tutup. Astaghfirullahalazim, astagfirullah. Apa pula ni? Depa rupanya ambil gambar foto. Kalau ambil gambar tu sehari nak keluar, bayar 10 ke 20 ringgit, saya tak tahu. Saya kata, oh no, sorry. No. Lari kami 4 orang. Terkejut beruk pun tak. Beruk pun tak terkejutnya tu. Main ambil gambar kita, foto-foto pun semua mana kita tahu. Masuk duduk dalam kabin. Macam mana rasa aku tak pernah naik kapal ni? Kawan saya kata, Ustaz, makan. 6.30 pergi makan. Bunyi banyaknya makan. Udang bercacak-cacak. Tengah-tengah duduk makan, orang duduk menyanyi. Konsert pula dah tepi kolam renang. Loh. Tang konsert tu satu hai. Tang dalam kolam tu satu hai. Astaghfirullahalazim. Kita ni silat kapal dah je. Hak kawan saya tu pakai kepiah. Dia mula-mula duduk gabur. Hilang kepiah dah. Bola pukit tu. Ni cerita betul. Tak bohong. Aduh. Kami 4 orang duduk atas dek. Duduk mengadap laut. Nyesai kita naik tak boleh turun dah. Kapal gerak dah je. Sabar je lah. Malam tu tuan-tuan, pukul 12 malam, kami berempat tengok bintang. Kalau kita boleh semayang atas dek ni cantik kan. Tengok bintang, tengok malam, tengok kecilnya kita tengah laut, halusnya kita. Kapal ni 13 tingkat. Tapi bila duduk tengah laut jadi kecil aja. Allah, macam itulah kecilnya kita lebih lagi. Saya cadang macam ni Haji. Jom kita bawa rombongan kita naik atas krus. 2014 saya duk fikir. Saya jenguk ada kasino. Takkan nak murid aku masuk kasino. Saya tengok banyaknya botol arak. Arak pula. Tengok pula dalam auditorium. Duk tunjuk sarkas dalam auditorium tu. Orang kampung sebut sarkas. Kita sarkis lah. Saya kata tak apa. Balik ke darat, saya suruh PA saya, pengurus saya, pergi ke syarikat tu, cakap kami nak sewa kapal. 4 juta dia nak. Mana nak cari 4 juta rupiah dah.
Ada 4 juta rupiah. Kalau nak sewa, kami tutup segala kasino apa semua, 4 juta bayar. Mana mampu. Tak mampu. Kalau nak sewa, kabin by kabin. Satu kabin. Saya kata boleh. Mula-mula dia kata, ni hampa ni ada duit. Itu je segeram tuan-tuan. Saya bawa 1,700 orang pelajar naik kapal. First time orang Islam begitu ramai naik kapal. Pergi ke pejabat agama, minta pejabat agama naik atas kapal, samak segala dapur, periuk, sudip, sudu semua samak. Kami nak makan. 1,700 orang tuan-tuan. First time. Terkejut beruk semua kat dalam tu. Dalam tu ada 1,000 pekerja. Tengok main mana puak-puak pakai telekung, pakai jubah. Main semayang maghrib, azan pula atas-atas kapal tu. Tak pernah dibuat kaum. TV pula ikut saya masa tu kalau dah jodoh. Orang pakat kutuk saya, Ustaz Kazim kalau dah bodoh. Bawa anak murid dia naik atas kapal, ada kasino. Masa tu orang hentam saya kau-kau tuan-tuan. Bukan kata kau, buffalo, ziraf, semuanya ada tuan-tuan ni. Saya buat bodoh. Ya. Tulis dekat kasino tu. Jemaah Ustaz Kazim dilarang masuk. Kami semayang atas kapal, semayang di bawah sampai ke atas. Tak ada siapa bikini dalam kolam renang. Nombor 1 saya minta, waktu kami nak naik, boleh tak? Kami ada 1,700 orang. Boleh tak hak penyambut tetamu, hak pakai baju burung merak tu, tutup aurat, boleh tak? Kami tak mau esok makcik terkejut. Astaghfirullahalazim. Penyambut tetamu hak nak bergambar tu. Toki dia kata, boleh. No problem. Betul tuan-tuan. Hari pertama kami naik tu, mereka pakai tu, kostum. Satu kostum rabbit, satu kostum apa tahu? Monyet ke apa. Memang tutup aurat sungguh tuan-tuan ni. Jenis patung semua pakai. Macam ni tak apa, tak nampak apa dah. Tuan-tuan, masa tu apa yang saya tak kenal? Asatizah hentam saya. Kutuk saya. Selepas itu tuan-tuan keluar dalam Astro Oasis. Yang saya tak boleh lupa, Vice President dia daripada Hong Kong, syarikat tu mai, terbit turun. Waktu kami qiyam mulai tu, nak semayang subuh, dah azan, tiba-tiba hujan turun. Saya ambil mic, saya kata jemaah semua masuk dalam bilik masing-masing, semayang subuh dalam bilik masing-masing. Hujan. Habis semayang, masuk dalam dewan, kita akan buat kuliah di dalam dewan. Habis itu tuan-tuan, makan, semua apa semua, Toki tu panggil saya. Ajak minum. Dia kata, saya hairan. Pertama kali saya tengok orang punya ramai pakai putih-putih. Saya naik bulu roma, dia kata. Saya kata, memanglah kami memang baju putih. Kalau semayang jubah semua putih, semua semayang telekung putih. Nombor 2, saya rasa sangat hairanlah dengan orang Islam ni. Waktu turun, waktu hujan, you all tak ada tolak-tolak. Kalau orang lain nak turun tu, tolak hujan turun. You orang punya disiplin baguslah. Saya kata kami memang diajar macam itu. Kena sabar, jangan tolak-tolak, sabar. Dalam hati saya kata memanglah sabar. Hak naik itu semua 69, 70. Hang tolak rebah, tak pasal. Hospital bukannya ada dalam kapal tu. Tuan-tuan yang saya hormati, 2015 saya stop. 2016 saya stop sebab sakit jantung. Orang lain buat. Kemudian setiap tahun saya buat tuan-tuan. Apa dia dapat? Nombor 1, dapat sijil halal. Bayangkan sebelum ni tak ada sijil halal. Lepas kita masuk, kita buat apply, JAKIM check apa semua, dapat sijil halal untuk restoran. Siapa yang masuk halal? Alhamdulillah. Selama ni tak tahu puak-puak ni makan halal ke haram. Tapi sekarang dapat. Last saya naik kapal ni tuan-tuan, 2019. Last sebelum COVID. Saya dengan tabung haji buat atas kapal. Saya tengok tempat kami duduk semayang, tempat kami duduk forum tu, kapet warna merah macam ni. Saya duduk tengok kat lantai, pasal apa yang pelak banyak sangat,
Banyak betul pelak atas lantai ni pi main mana. Budak Indo nak kerja atas kapal tu duduk serve air kat saya. Saya kata, Mas, ini banyak pelak-pelak switch ni dah untuk apa? Ini ustaz tak tahu. Mana saya tahu? Ini kasino. Atau di mana kasino perginya? Sudah buang. Sudah jadi suruh. Alhamdulillah. Kasino dah tak ada. Jadi dewan macam ni, saya buat forum, saya semayang jemaah dalam kasino, tuan-tuan. Mesin slot semua tak ada lah. Menangis saya, tuan-tuan. Ini untuk orang Islam belayar lah. Kalau saya dengar kutukan orang, kutukan asatizah yang duk hentam saya, bawa orang naik kapal, sampai sekarang kapal-kapal kasino tu duk berlabuh tempat kita. Orang Islam duk naik kapal, duk tengok judi, duk tengok arak apa semua. Arak tak ada, judi tak ada, hak pakai bikini pun tak ada. Inilah dakwah. Tapi dia bukan masa hari ni naik, hari ni berubah, makan masa. Nak ngubah orang bukan kerja kita, kerja Allah yang mengubah hati manusia. Kita usaha, nama dia apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Saya kata dekat pegawai tabur haji tu, alhamdulillah. Lepas ni kita buat lagi kerak. Biar kita tengok kebesaran Tuhan. Kita tengok macam mana laut. Kita belajar. Elok Covid datang. Terbengkalai sampai sekarang. Tak ada lah. Sampai ada satu jemaah kata, Ustaz, boleh tak lepas ni Ustaz buat rombongan, kita pergi umrah atau haji, naik kapal. Saya kata boleh ya. Tuan Haji naik kapal, saya naik kapal terbang. Cepat sikit, tuan-tuan naik kapal. Subhanallah. Sekarang saya masuk dalam filem. Saya sebagai pelakon utama. Bukan watak jahat, watak hero, tuan-tuan. Lagi sekali orang hentam saya. Apa ni, bergelumang dengan maksiat. Agak-agak tuan-tuan, kalau saya masuk berlakon tu, saya bodoh ke? Saya tengok saja ke? Saya hikmah. Saya kata kat pengarah, siapa yang nak berlakon dengan saya, tutup aurat. Tak mau buka. Melainkan kalau saya tak tahu adegan tu. Sebab scene ada scene yang saya tak campur. Depa punya, saya duduk rumah. Saya tak tahu apa. Tapi saya nak semayang berjamaah. Saya nak tutup aurat. Baru first film, tuan-tuan. Dulu saya hanya berlakon sebagai cameo dalam 18 Pusa, Mamat Khalid Arwah. Saya masih ingat lagi, tuan-tuan, bila saya tangkap Bakoba tak puasa tu. Ya tu. Naik van mayat. Oh, adegan scene naik van mayat tu 4 kali ulang. Daripada warung tu jalan masuk dalam kampung tu 4 kali. Sampai Retik, tak puas hati lah. Ulang lagi sekali. Masuk balik. Allah, ustaz tak sebut tu lah ustaz. Patah balik. Pening tuan-tuan. Habis-habis tu, waktu saya berlari pergi hambat, mereka tak puasa tu, saya turun daripada van. Terjatuh pula, pelapik apa dekat van tu pula. Jatuhlah pula. Cut. Buat lagi sekali. Oi, demam aku macam ni. Tapi yang saya tak boleh lupa. Okey, rehat. Semayang. Dia guna hela tu. Rehat. Semayang Pak Jabit ke, Bakoba ke, Hak Misal Tebai tu ke, pergi semayang. Naya Pak Karim pergi semayang. Dengan segala kru, dengan segala apa semua, dia sediakan satu kemah, dia sediakan satu tong untuk wuduk, semayang. Semua kru semayang. Saya imam. Allahu Akbar. Saat lagi asar, rehat, semayang asar. Lepas semayang asar, makan laksa. Lepas tu berlakon balik. Semayang. Saya nyimbang dengan arwah. Ustaz, saya tak nak nanti di hari kiamat, saya disoal, kenapa tak buat surau, tak buat semayang jemaah waktu mengarah filem. Saya buat ustaz. Mudah-mudahan ada yang saya buat untuk budak-budak ni semayang. Bayangkan tuan-tuan kalau ustaz-ustaz masuk dalam industri filem. Filem akan jadi baik. Skrip akan jadi baik. Budak-budak ni akan dididik. Sampailah make-up artis akan dididik. Barulah dakwah berjalan. Yang kita duk kutuk daripada sini, kadang-kadang mereka tak dengar tuan-tuan. Mereka tak tahu.
Sedangkan budak-budak ni baik, orang dia hormat pada orang. Tapi bila tidak ada orang yang mendekati mereka, yang lain akan mendekati. Cubalah saya dengan filem yang pertama nanti keluar, saya minta maaf. Kalau ada benda yang saya buat, tuan-tuan tak puas hati. Ini baru satu filem. Belum habis saya berlakon ni, dah ada pengarah panggil dah saya. Kebetulan saya sakit pula, aku tak mau. Aku nak rawat kaki aku dulu. Nak rawat badan aku. Lepas ni insya-Allah kalau sembuh, buat. Tapi syarat-syarat kita buat, kita latih, kita didik mereka. Cubalah tuan-tuan berlapang dada dalam amal makruf nahi mungkar. Bukan semua orang boleh terima satu konsep. Tapi yang pentingnya ialah kita berlapang. Dan tolong doakan supaya benda-benda ni akan berubah jadi baik. Mudah-mudahan tuan-tuan bila industri filem, industri hiburan, industri drama jadi baik, akan baiklah penonton-penonton yang berjuta-juta dalam dunia ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, last saya nak sebut satu benda ya. Ada satu orang politik dalam Facebook dia kutuk saya macam-macam. Sedangkan saya kenal bapak dia, saya kenal mak dia, saya kenal abang dia, orang politik juga pun. Oi. Saya tengok orang hantar kat saya link dia. Saya komen dekat dia. Panjang lebar saya komen. Last saya sebut pada dia. Abang, kalau anda tidak boleh mendoakan orang lain, adalah lebih baik abang mendoakan untuk diri abang sendiri, supaya abang tak dapat penyakit macam orang lain. Saya ulang balik. Kalau anda tak mampu mendoakan pada orang yang sakit, anda tolonglah doa pada diri anda supaya anda tidak mendapat penyakit seperti orang itu. Sebab kalau anda dapat penyakit macam dia dapat, belum tentu anda sabar dengan sakit yang dapat pada anda. Mudah-mudahan dengan kata-kata itu memberikan satu peringatan pada kita supaya bercakap benda yang baik, dan kalau tak tahu nak cakap apa, diam semata-mata lebih baik. Terima kasih kepada Tuan Haji, pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa. Saya minta maaf pada semua tuan-tuan. Terima kasih pada doa tuan-tuan. Mudah-mudahan mustajab. InsyaAllah dah habis saya berlakon ni. Saya dah mulakan rawatan satu demi satu, baik moden dan tradisional. Tuan-tuan doakan mudah-mudahan saya sembuh. Dan saya tak naklah terlantar di rumah. Dakwah saya berhenti. Dan saya tak boleh bercakap lagi. Saya tak nak macam tu. Kalau itu takdir Allah, saya redha jugalah. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.